Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 1 Ramadan, Buletin Pagi bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini: Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan hingga 12 Mei. Remdesivir gagal ujian klinikal pertama rawat COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga yang berakhir 28 April ini akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi sehingga 12 Mei depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dalam tempoh itu kerajaan akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah seterusnya. Saya tidak menolak juga kemungkinan bahawa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Dan ini bermakna saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut hari raya di kampung seperti biasa. Saudara-saudari masih tidak boleh bekerja kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan. Perniagaan juga masih belum boleh dibuka sepenuhnya. Berdasarkan data-data yang dibentangkan KKM, pihaknya mendapati usaha-usaha untuk membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan. Walau bagaimanapun, jika kes-kes COVID-19 terus mencatatkan penurunan ketara, kerajaan berkemungkinan akan melonggarkan kawalan pergerakan secara bertahap dalam beberapa sektor termasuk sektor sosial. Jelas Tan Sri Muhyiddin lagi, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang merangka satu pelan yang menyeluruh mengenai perkara itu. Dalam pada itu, rakyat diseru untuk meningkatkan jihad dalam memerangi COVID-19 dan terus beristiqamah sepanjang bulan Ramadan ini. Jelas Perdana Menteri, tidak mengapa jika Ramadan kali ini ramai tidak dapat melakukan perkara kebiasaan seperti solat tarawih di masjid atau ke bazar Ramadan. Apa yang penting katanya adalah diri selamat daripada wabak COVID-19. Kita lihat secara positif. Mungkin inilah peluang yang Allah berikan pada kita untuk mengamalkan sebenar-benar ibadah puasa. Kita berbuka puasa dan bersahur sekadarnya. Makan masakan isteri kita dan tidak membazir. Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook masak apa tak jadi hari ini. Satu daripada 2 kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan semalam merupakan anggota perubatan Kementerian Kesihatan. Kes itu menjadikan kematian ketiga dalam kalangan petugas kesihatan KKM. Kes kematian ke-94 iaitu kes 3871 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 32 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau merupakan anggota perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 3662 yang berkaitan dengan kluster Hospital Pakar Muar Johor. Mangsa dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum Johor pada 6 April lalu dan disahkan meninggal dunia pada jam 12.36 tengah malam kemarin. Setakat ini, 325 anggota KKM dijangkiti COVID-19 dengan 185 daripadanya telah pulih. 70% kes berpunca daripada aktiviti persendirian seperti majlis kerajaan dan keluar negara. Dalam pada itu, kes jangkitan COVID-19 di bangunan Selangor Mansion di Jalan Masjid India bertambah 22 kes, menjadikan kes terkumpul kepada 107 kes setakat ini. Selain itu, turut menyaksikan pertambahan adalah di Kampung Sungai Lui di Hulu Langat dengan 10 lagi kes
menjadikan 141 kes. Laporan COVID-19 di Malaysia sehingga 23 April melibatkan PKPD. Yang pertama, Menara Plaza City One tiada pertambahan kes iaitu kekal jumlah kes 51 dan Selangor Mansion ada pertambahan 22 kes menjadikan jumlah kes positif 107. Malayan Mansion kekal tiada pertambahan kes iaitu 4 kes. Lain-lain di kawasan Masjid India juga kekal 3 kes tiada melibatkan pertambahan kes. Pasar Borong Kuala Lumpur kekal dengan 28 kes. Turut dilaporkan bertambah adalah kluster pesantren sebanyak 17 kes dan pertambahan 2 kes bagi kluster Sendayan. Manakala masing-masing 1 kes positif direkodkan di pesakit yang disyaki PUI Bali, Petugas Kesihatan Sabah dan Hospital Muar. Dalam pada itu, 330 guru dan pelajar tahfiz dijangkiti COVID-19 daripada 5,385 sampel diambil. Kawalan sempadan perlu diperketatkan untuk membendung penularan COVID-19 meskipun setelah Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan nanti. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, langkah itu antara perkara disarankan KKM. But the most important, I think the two is the border control as well as the movement control. Lifting the MCO doesn't mean that we're going to lift the border control. In fact, we need to strengthen the border control. As you can see that more than 180 countries involved in positive, involved in terms of they have cases. So border control must be strengthened. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Jabatan Kebajikan Malaysia JKM diarah untuk mengambil tindakan menyelesaikan segera isu pengagihan bekalan makanan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Pusat Bandar Utara. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, aduan mengenai ada yang tidak mendapat bekalan makanan mungkin kerana penduduk terlepas waktu agihan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa telah membuka pusat operasi di kawasan PKPD tersebut. Penduduk yang menghadapi masalah untuk membeli barang keperluan harian lain seperti susu bayi, lampin bayi dan lain-lain boleh menghubungi pusat operasi berkenaan. Bagi individu yang mempunyai masalah kesihatan di PKPD, kerajaan membenarkan penjaga untuk menjaga mereka tetapi perlu berunding dengan pegawai kebajikan di pusat operasi. Tetap bertanya dengan kita, kenapa apabila PKPD Dalam pada itu, kerajaan turut membenarkan kenderaan perdagangan diperiksa di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom sepanjang PKP bagi memastikan keselamatan kepada pengguna. Bagaimanapun, pemilik perlu membuat temujanji terlebih dahulu. Terdapat juga permohonan daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia ataupun PKEMA supaya JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan Puspakom untuk membuka kaunter mereka bagi membolehkan proses pemeriksaan kereta untuk mereka daftarkan. Mesyuarat membuat keputusan, mereka boleh melakukan secara online. Tabung Sumbangan Perubatan Kementerian Kesihatan untuk menangani COVID-19 menerima sumbangan RM1 juta dalam bentuk wang tunai daripada 3 organisasi. Turut diterima peralatan pelindungan diri PPE daripada 11 penyumbang lain untuk digunakan oleh petugas barisan hadapan. Sumbangan disampaikan wakil kesemua organisasi kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba di Putrajaya. Antaranya Majlis Kanser Negara Makna, Malaysia Airport Berhad MAB, Toyota Boshoku UMW Sdn Bhd, Persekutuan Pengangkat Malaysia, Bata Malaysia Sdn Bhd dan McDonald's Malaysia. Selain itu, Kedutaan Palestin di Malaysia yang diwakili Duta Besarnya Walid Abu Ali menyumbangkan 500 kg kurma kepada Barisan Hadapan Kesihatan.
Kerajaan menawarkan potongan cukai bagi sumbangan dan derma yang dibuat sama ada dalam bentuk tunai atau barangan kepada tabung COVID-19 dan KKM yang dilancarkan pada 23 Mac lalu. Malaysia mengesyorkan agar negara anggota ASEAN merumuskan mekanisme untuk menyalurkan lebihan makanan ke negara-negara di seluruh dunia yang berdepan kekurangan bekalan semasa pandemik COVID-19. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata, kejayaan inisiatif itu nanti bukan hanya berpotensi melonjakkan perdagangan daripada ASEAN ke dunia tetapi juga akan meningkatkan pendapatan para petani, penternak dan nelayan ASEAN. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri Luar ASEAN Amerika Syarikat mengenai COVID-19 yang berlangsung secara maya di Wisma Putra. Malaysia telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam memastikan sektor ekonomi tertentu kekal dibuka sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan telah mewujudkan dana jaminan makanan. Dalam mesyuarat yang turut dihadiri Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo itu, Datuk Seri Syamuddin turut berkongsi mengenai situasi terkini COVID-19 di dalam negara. Beliau memaklumkan mengenai langkah Malaysia yang telah mengumumkan 3 pakej rancangan ekonomi yang keseluruhannya bernilai $64.6 bilion Amerika iaitu 18.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk membantu golongan B40, M40 dan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta mikro. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah dan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Tengku Arif berkenan mengurniakan bantuan zakat sebanyak RM16.91 juta sempena bulan Ramadan. Bantuan itu membolehkan penerima menjalani ibadah puasa dengan sempurna dan meraihkan Syawal dengan ceria walaupun suasana Aidilfitri kali ini dijangka berbeza berbanding sebelumnya rentetan COVID-19. Bayaran bantuan kewangan bulanan pada bulan Mei melibatkan 4 juta lebih kepada 15,602 orang fakir dan miskin akan dianjakkan seminggu lebih awal memandangkan tarikh bayaran sepatutnya dijangka jatuh pada Hari Raya Aidilfitri. Bagi 11,000 guru agama pula, bayaran akan dibuat pada minggu pertama Ramadan membabitkan peruntukan lebih RM4 juta. Sebanyak RM750,000 diperuntukkan bagi bayaran secara one-off bagi pelajar anak Kedah tanpa sebarang tajaan di luar negara. Seramai 1,381 pengajar dan pelajar pondok serta tahfiz di seluruh negeri itu bakal menerima agihan bekalan makanan bagi peruntukan bagi penyediaan food bank atau program pusat bekalan makanan fakir dan miskin. Di Pahang, kadar turut ditetapkan RM7. Pembayaran boleh dilakukan secara dalam talian dan aplikasi digital. Kadar itu diperkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Ketua Agama Islam Negeri. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan media Setiausaha Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Datuk Ahmad Hairi Hussein. Bayaran secara dalam talian itu menerusi laman sesawang ezakat.muib.gov.my serta menerusi aplikasi Pahang Go dan Snap and Pay. Mereka yang tiada kemudahan internet boleh memilih kaedah bayaran melalui khidmat pesanan ringkas SMS ke Zakat Fitrah Pahang. Dalam pada itu, bayaran zakat di Selangor, Wilayah Persekutuan Negeri Sembilan, Kedah, Sabah dan Sarawak boleh dilakukan melalui aplikasi MyEG Services Berhad MyEG. MyEG mengambil peluang membantu umat Islam melaksanakan kewajipan di bulan Ramadan dengan lebih selesa dan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Menurut pengarah eksekutifnya, Datuk Raja Munir Shah Raja Mustafa, MyEG sebagai peneraju perkhidmatan e-kerajaan amat berbesar hati dengan penyertaan agensi-agensi berkaitan bagi memudahkan individu menunaikan zakat fitrah berbanding kebiasaan yang dilakukan secara bersemuka. Setakat ini, 6 agensi zakat negeri terlibat iaitu Lembaga Zakat Selangor, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan, Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Ugama Islam Sabah dan Tabung Baitul Mal Sarawak.
Individu yang ingin mengakses perkhidmatan itu perlu mempunyai akaun peribadi di portal MyEG terlebih dahulu sebelum membuat pilihan pembayaran zakat mengikut agensi serta kadar yang telah ditetapkan. Zakat fitrah boleh dibayar mulai hari ini sehingga malam terakhir Ramadan. Untuk sebarang bantuan dan maklumat, hubungi atau layari info Tetra. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kajian rawatan pesakit COVID-19 menggunakan Remdesivir gagal dalam ujian klinikal rawat yang pertama berdasarkan rangka keputusan yang disiarkan secara tidak sengaja semalam. Ia sekaligus menjejaskan harapan terhadap ubat yang diberikan perhatian teliti dalam usaha menghasilkan penawar penyakit itu. Satu rangka rumusan dipaparkan dalam laman Sesawang Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Namun syarikat berkait ubat itu, Gilead Sciences, mempertikaikan cara penemuan terbabit digambarkan. Menurut rumusan itu, kajian oleh China membabitkan 237 pesakit dengan 158 daripada mereka menggunakan ubat berkenaan dan baki 79 dalam sebuah kumpulan kawalan. Penggunaan Remdesivir dihentikan awal terhadap 18 pesakit atas sebab kesan sampingan. Selepas sebulan, 13.9% daripada pesakit menggunakan Remdesivir telah meninggal dunia berbanding 12.8% mereka yang berada dalam kumpulan kawalan. Justru perbezaan itu didapati tidak signifikan secara statistik. WHO bagaimanapun memaklumkan rangka itu masih dalam kajian teliti dan berlaku kesilapan apabila disiarkan awal. Kajian terbabit bagaimanapun tidak mewakili keputusan muktamad berhubung perkara berkenaan. Vietnam semalam melonggarkan langkah penjarakan sosial selepas proses kuarantin besar-besaran dan jejak kontak yang meluas berjaya mengekang penularan COVID-19 di negara itu. Mengikut data, negara Asia Tenggara itu merekodkan 268 kes jangkitan dan sifar kematian setakat ini walaupun berkongsi sempadan yang agak panjang dengan China. Walaupun jumlah yang diuji agak rendah, pakar menegaskan angka itu adalah statistik rasmi Kementerian Kesihatan Vietnam yang juga satu-satunya sumber maklumat dan tidak perlu dipertikaikan. Vietnam merupakan negara paling awal melarang penerbangan keluar masuk ke China selain melaksanakan jejak kontak secara agresif. Pada awal Februari lalu, ketika negara itu merekodkan lebih 12 kes, kampung yang terletak berhampiran dengan ibu negara dan mempunyai purata 10,000 penduduk perlu dikuarantin. Setakat ini sekitar 80,000 orang ditempatkan untuk kuarantin. Hampir tiada penerbangan antarabangsa keluar dan masuk ke negara itu sejak perintah separa berkurung dilaksanakan awal April lalu. Selepas dilaporkan tiada kes jangkitan baru selama 6 hari berturut-turut sehingga semalam, kerajaan mengumumkan kedai dan perkhidmatan dibenarkan beroperasi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam seluruh dunia yang akan memulakan ibadat itu. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata, Ramadan kali ini sangat berbeza memandangkan ramai penduduk dunia terkesan akibat pandemik COVID-19. Ia terutamanya menjejaskan acara keagamaan yang lazimnya dilakukan umat Islam pada bulan mulia ini. Selain itu, katanya, masih ramai lagi berada di zon konflik termasuk menempuh peperangan dan suasana tidak aman di seluruh dunia. Guterres mengulangi gesaannya pada 23 Mac lalu yang meminta pematuhan gencatan senjata secara global dan memberi tumpuan terhadap pembasmian pandemik COVID-19. Sambil memetik petikan ayat Al-Quran, katanya Ramadan adalah bulan yang memupuk amalan saling membantu dan memberikan sokongan kepada yang kurang bernasib baik. Itu lebih penting. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kita ke laporan sukan. Sejak saingan e-sports My Stay at Home Challenge 2.0 membuka tirai Selasa lalu, dua permainan iaitu CSGO dan Dota 2 berjaya menamatkan aksinya malam tadi. Pasukan Captain Smooth berjaya mengungguli saingan CSGO selepas menumpaskan Darkside dalam perlawanan akhir. Sementara pasukan Shenzhen sukar dicabar Flower Gaming yang tewas 2-0 dalam aksi Grand Final permainan Dota 2. Aksi Counter-Strike Global Offensive CSGO menjadi tumpuan awal apabila mempertemukan juara kumpulan A, Captain Smooth menentang juara kumpulan J, Darkside. Darkside bermula baik apabila mengungguli saingan awal, namun mula diambil alih Captain Smooth yang jelas berjaya mencipta kemenangan demi kemenangan dan akhirnya Darkside terpaksa akur dengan kekalahan 16-7 dalam pertembungan Best of 30. Selaku pemenang, Captain Smooth membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM4,000 dengan Muhammad Arshad Mat Sazali diumum selaku pemain paling bernilai menerusi jumlah 224 kills sepanjang saingan. Sementara itu dalam saingan Grand Final Dota 2, penguasaan disajikan pasukan Shenzhen ketika menentang Flower Gaming bagi penentuan juara. Dan Shenzhen nyata sukar digugat apabila Gah mengungguli perlawanan pertama dengan jumlah 37 kills berbalas 15 walaupun terpaksa bermain sehingga 51 minit. Perlawanan kedua, Shenzhen terus memperkemaskan strategi dan dalam hanya tempoh 37 minit, kemenangan sah memihak Shenzhen sekaligus diumumkan pemenang bagi permainan Dota 2 dalam aksi My Stay at Home Challenge 2.0. Hadiah lebih lumayan diterima Shenzhen berjumlah RM5,000 selaku juara. Dalam pada itu, saingan untuk PUBG Mobile dan Mobile Legends kini memasuki fasa akhir dengan kesemua negeri sudah pun menamatkan saingan dan menamakan dua wakil ke peringkat kebangsaan. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, email kami ke news@tv3.com.my. Selamat menjalani ibadah puasa. Saya Adin Husin. Salam Ramadan dan Assalamualaikum.